wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Nizah kerana sudi hadir untuk sesi coaching kita yang kedua ini. Saya akan membuat laporan tentang slot mentoring kita sebelum ini. Cikgu Nizah telah melaksanakan PDPC sebelum ini dan saya ada laporan seperti berikut. Hasil pemantauan saya, kita tengok ada kekuatan, iaitu kawalan kelas yang baik dan terkawal. Okey, cikgu dapat dalam keadaan budak-budak boleh tidak terlalu bising. Yang keduanya, penggunaan ruang kelas yang secara maksimum, maksudnya Cikgu Nizah bergerak di dalam kelas tu sepenuhnya lah, boleh katakan ya, semua ruang tu Cikgu Nizah berada lah. Yang kedua, komunikasi dan intonasi yang jelas, mana suara cikgu bercakap dengan murid jelas dan murid boleh faham ya. Dari segi RPS, kalau kita lihat, saya dapati objektif tercapai ya. Objektif yang jelas dan tercapai, maksudnya murid melaksanakan aktiviti eksperimen yang kita buat PDPC sebelum ini, dan murid telah melakukan aktiviti tersebut, dan murid juga telah menyatakan tentang pemulih ubah yang terlibat yang saya lihat ya. Yang seterusnya, penyediaan APM dan BPM yang baik ya, yang cikgu sediakan baik dengan sedia untuk tajuk tentang eksperimen tersebut. Dan seterusnya, kita lihat kekuatan satu lagi, iaitu menerapkan elemen 4K1M ya, iaitu melibatkan PK21. Maksudnya di sini Cikgu Nizah memberi nilai, contohnya Cikgu Nizah memberi, kalau murid itu menjawab, kita beri tepukan, terima kasih, memberi pujian. Di situ PK21 telah terlibat sebenarnya elemen tersebut. Dan juga ada soalan-soalan provokasi yang berunsur hebat ya. Kalau kita bagaimana, contoh tajuk kita itu tentang bayang-bayang. Bayang-bayang terjadi, mengapa bayang terjadi macam tu, kita akan kait dengan prinsip pantulan cahaya bergerak lurus contohnya. Itu untuk guru lah. Dan untuk murid juga, saya dapati hasil pencerapan tu, sebenarnya murid-murid kita ini menunjukkan minat untuk belajar tentang tajuk tu, sebab dia melibatkan aktiviti secara, orang kata macam secara live lah, dia boleh buat secara mewujud di depan dia. Penglibatan juga nampaknya murid-murid ini sangat aktif semasa aktiviti jalankan. Dan murid juga saya dapati memberi respon yang baik semasa sesi soal jawab dengan guru. Itu kekuatan yang ada ya. Dan sedikit ada kelemahannya ialah objektif dan kejayaan ya. Guru tidak boleh lupanya, tak apalah ya. Tapi cikgu dah maklum secara lisan kan. Seterusnya, untuk teknik soalan yang untuk tembak ni perlu ada peningkatan dari segi teknik menyoal. Kita perlu provokasi murid untuk mendapatkan soalan tu akan menjadi yang berunsur hebat. Okey. Untuk murid pula, saya dapati penyediaan ABM murid sebab mereka bawa sendiri bahan dan alatan, jadi terdapat juga jenis-jenis lampu suluh yang berlainan jenis, jadi dari segi kecerahan tu tak sama, jadi ini mengganggu murid untuk menjalani aktiviti untuk menghasilkan bayang-bayang yang dengan lebih jelas lah. Okey, itu dia. Keseluruhannya saya tengok PDPC yang cikgu jalankan dengan baik dan menarik. Eksperimen ini saya fikir kita perlu teruskan secara berterusan. Cara berterusan lah, sampai setiap kali PDPC kita cuba ulang supaya murid biasa. Sebab di sini murid akan dapat yang sebenar, aktiviti eksperimen sebenar, dia akan memindahkan maklumat-maklumat dalam bentuk lain, bentuk seperti jadual, gerak ke, carta ke, supaya ini akan membantu murid-murid ini untuk mencapai membantu dalam peperiksaan dalam soalan-soalan sains ini melibatkan kemahiran sains. Dan murid juga saya dapati boleh memperoleh ilmu dan pengalaman secara total lah untuk itu. Okey, jadi saya nak tahu juga hasil refleksi Cikgu Nizah sendirilah selepas selesai saja sesi PDPC tersebut, dan apa yang dapatkan Cikgu Nizah sendiri. Terima kasih. Sebenarnya
sebenarnya lepas daripada kita buat satu latihan untuk kita nak uji semula pemboleh ubah. Dia ada dua satu pemboleh ubah, kemudian kita nak uji juga kita nak pindahkan pemboleh ubah tu atau maklumat dalam bentuk jadual. Jadi bila kita buat secara berpasangan, jadi cara 100% terlibat tengok semua yang dia buat ni. Dia semua betul lah. Sebab dia berpasangan. Dia yang lebih ni dia ajar yang tu kan. Jadi semua boleh lah saya. Maksudnya dalam pasangan tu cikgu dah susun lah yang orang kata yang di kelas ni kelas yang apa? Yang ke belakang ni, tapi cikgu susun dua pasangan tu. Ada yang maksudnya yang kira boleh ni dengan yang dinding dia boleh yang kurang sikit. Dan selaya kan Jadi apa pendapat Cikgu Yunizah tentang eksperimen ni? Adakah nak maksudnya perancangan seperti ini adakah nak diteruskan ataupun ada tindakan lain yang kita nak perlu buat? Tajuk tu melibatkan eksperimen. Saya rasa memang kena buat lah, tak kata saya, semua guru yang terlibat bersaing memang patut buat lah. Sebab memang budak seronok. Budak memang seronok dalam buat apa-apa ni, dia memang seronok. Tapi lagi dia memang kena faham apa yang kita nak buat tu. Dia tengok secara ulang tu dia kan. Saya memang kena buat lah. Memang patut wajib buat lah. Kalau kita tak ada tekanan apa kan. Jadi bila saya dengar membalas Cikgu Yunizah tu, jadi boleh saya kata kita perlu teruskan pendedahan eksperimen ni kepada murid-murid dan sentiasalah kita buat. InsyaAllah murid-murid kita akan faham ya tentang nak gunakan dalam melibatkan peperiksaan dalam soalan itu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yunizah di atas kesediaan pada hari ini untuk sesi pembincangan coaching yang kedua ni, dan terima kasih juga sebelum-sebelum ni yang terlibat dalam PDC dan coaching yang pertama. Mudah-mudahan usaha kita ni akan diberkati oleh Allah dan murid-murid kita akan mendapat kejayaan insya-Allah. Sekian. Terima kasih juga.